Salam bahagia. Jadi selamat pagi semua. Selamat pagi. Jadi yang bekerja di waktu malam ini. Jadi selamat bekerja bagi yang baru balik daripada melawat ibu bapa. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang tua kita yang kita sayang, mendoakan kita moga berselamat, maksudnya dalam keadaan yang sentiasa dilindungi Allah. Jadi sama-sama jadi kepada pemandu-pemandu lori yang berada di highway, hati-hatilah anda bahawa keadaan kadang-kadang tidak mengizinkan anda untuk memandu berterusan. Jadi cukup-cukupkanlah berehat bang ataupun adik. Jadi kita ingatlah bahawa di dunia ni rehat itu adalah nikmat yang paling sempurna. Rasa nak pejam mata tu, singgah di R&R and then ambillah peluang untuk basuh muka dan berselawat ataupun bersolat dan sebagainya. Tingkatkan ibadah. Di samping bekerja, kita juga mesti ingat bahawa besoknya kita tak tahu sama ada kita masih hidup ataupun telah dan diambil Tuhan. Jadi itulah pesanan. Kadang-kadang dalam syok-syok nak buat video, tak ada pesanan daripada saya, jadi apalah gunanya. Jadi sama-samalah di dunia ni kita berpesan-pesan. Jadi pada malam ini paparan RM10 wang kertas lama. Jadi maklumlah dengan fasa endemik ini, ramai yang cuba melelong untuk mendapatkan sedikit orang kata rezeki, menampung mana-mana yang perlu. Kadang-kadang bantuan yang diterima tidak mencukupi. Lihatlah kepada harga barang, terutamanya harga ayam mencecah RM8.80 sekilo. Jadi wahai pihak kerajaan, macam mana nak elak daripada harga ini meningkat? Sebab itu dulu-dulu kita dah sebut bahawa jika kerajaan tidak mampu mengawal harga ayam ini, jadi bagaimana dengan barang-barang yang lain? Sudah tentulah harga ayam itu menjadi rujukan bagi peniaga-peniaga ataupun orang tengah. Jika kerajaan lambat bertindak, maka barang-barang lain pun sama. Peniaga sewenang-wenangnya menaikkan harga. Jadi sebab itu kerajaan patut bertindak tegas. Kadang-kadang kita lihat hari ini rungutan tentang harga ayam tinggi. Minggu depan baru diambil tindakan. Kadang-kadang so slow. Jadi itulah kadang-kadang zaman media sosial yang hebat pun kadang-kadang keputusan itu nak diambil, nak bertindak pun lambat. Patutnya kerajaan ada buffer. Maksudnya kalau harga ayam meningkat, jadi kerajaan terpaksa mengeluarkan stok ayam bagi mengelakkan kenaikan harga yang seterusnya. Jadi buatlah macam tu, balance balik. Kita pun tak tahu kenapa di Malaysia ini peniaga-peniaga sewenang-wenangnya menaikkan harga. Padahal kerajaan patut bertindak tegas dan mengenakan kompaun dan menyita dan sebagainya. Adakah peniaga itu tuan? Jadi itulah yang kita sebut rakyat memerhati. Penguat kuasa mesti jalankan kuasa, bukan masuk TV melawat supermarket melihat harga yang terpampang jadi berpuas hati balik. Yang sebenarnya di pasar basah itu yang penting. Rondaan harian patut berlaku di sana, sebab rakyat sebenarnya bukan semua pergi supermarket. Jadi itulah penguatkuasaan mestilah tahu tempatnya, lubuknya. Kadang-kadang mereka ini pun suka tempat sejuk-sejuk, dingin-dingin, sidang media, kerajaan nak kontrol harga. Tapi bila realitinya, terutamanya di Manjung ini, PCK contohnya, harga ayam naik tak pernah turun. Dulu alasan PKP, sekarang alasan apa pula, harga makan ayam mahal pula kot. Jadi itulah sedikit rungutan.
Jadi untuk sembang-sembang pada malam ini, lelongan ini diletakkan pada harga RM500. Jadi tak adalah mahal mana, sebab bila convert kepada US dollar, ya mungkin itu mencecah baru RM200 tak sampai, ya. Jadi lebih kurang macam itulah. So kita sama-sama lihat bagaimana kualiti duit ini menyebabkan lelongan ini pada harga RM500. Ya, jadi ini adalah backing dia, simbol bagi Bank Negara Malaysia. Ya, jadi itulah habuan mata kita. Jadi kita sentuh juga tentang pilihan raya, bagaimana persediaan pemimpin-pemimpin yang telah dipilih untuk menjadi calon adun dan sebagainya. Jadi mereka ni kita lihat sama-sama berteriak sebenarnya. Antara mereka berkokok, ada yang melobi untuk jadi ketua menteri, ada yang macam-macam lah, Jadi itulah kita tengok sekarang ini. Pemimpin dah tak malu mengangkat diri sendiri. Kalau dulu-dulu nak jadi pemimpin ataupun leader bagi leader, kita nampak bahawa kewibawaan itu ada, cuma mereka musyawarah memilih sepakat. Tapi sekarang ini masing-masing nak tunjuk hebat. Belum lagi menang pilihan raya, tapi dah melobi-lobi untuk jadi ketua menteri. Itulah sebabnya kita nampak percaturan politik ni tak berakhir di mana. Kadang dalam lingkungan parti yang sama pun ada yang merebut kerusi ketua menteri. Jadi macam mana kalau dah banyak parti, lagilah politik tak stabil. Jadi itulah harapan rakyat. Perkara ini sebenarnya jangan mengulang lagi kesan daripada politik sebelum ini. Jadi kenapa rakyat dah jemu ke? Sebenarnya memang sangat jemu. Sebab trend bagi ahli politik adalah sama saja. Yang naik